Ni tengah buat muhakah ni. Tak ada. Faham tak? Dia sama analogi dia macam kita belajar baca Quran. Kita belajar tajwid kan. Kita ada mad asli, kita ada mad arid li sukun dan kita mengaji Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita pun taklah alamin ni mad arid li sukun. Alhamdulillah ni lafzul jalal ni kena 2 harakat mad asli. Kita tak fikir kan. Masa kita mengaji ada kita fikir gitu. Tak ada kan. Samalah juga dengan menterjemah. Jadi maksud Ustazah bukan dia tak penting tapi kena faham. Itu adalah alat. Bukan matlamat. Maknanya bukan antum belajar nak tahu. Ini adalah iktirat. Ini adalah muhakah. Itu bukan matlamat. The goal is al-gharad. Al-ghayah hiya at-tarjamah as-sahihah. Terjemah yang betul. Terjemah yang baik. Boleh dapat? Jelas Okey. Okey, al-iktirat ni dia peringkat perkataan. Okay, muhakah ni dia peringkat frasa. Betul? Contoh muhakah, kita bagi contoh macam Perdana Menteri. Perdana Menteri. Lagi apa lagi? Bilik kuliah. Ghurfatul kuliah tak ada. Arab tak cakap honeymoon, bulan madu. Syahrul asal. Kan kita guna syahrul asal. Di 3 bahasa. Honeymoon, madu bulan. Syahrul al-asal, bulan madu. Itu muhakah. Muhakah ni dia bila 2 perkataan, kita ambil, kita terjemahkan balik. Kita guna balik perkataan yang sama. Sama dengan Perdana Menteri. Kita kata Al-Wazirul A'zam. Ataupun kita kata Prime Minister. 3 bahasa kita ambil balik. Okay, walaupun macam contoh lah. Saya bagi contoh. Kenapa dia kata muhakah? Muhakah ni makna dia tiru. Kenapa dia cakap muhakah? Sebab kalau antum tak pernah dengar bulan madu, tak faham kan? Tak tahu pun apa benda. Kita tak tahu antara ketiga-tiga bahasa tu man dia bedak. Syahrul asal, honeymoon atau bulan madu. La na'rif. Siapa yang start? Tapi kita guna sama. Macam Perdana Menteri, dia muhakah juga. Sedang dalam bahasa Melayu, yang sebenarnya bahasa tata bahasa yang betul ialah Menteri Perdana. Perdana di belakang. Sebab dalam bahasa Melayu, kita kena penerangan tu duduk di belakang subjek. Menteri Perdana, bukan Perdana Menteri kan. Pisang goreng, bukan goreng pisang. Pisang dulu, subjeknya dulu kat depan. Itu bahasa Melayu yang betul. Jadi Perdana Menteri ni sebenarnya bahasa Melayu yang salah. Tapi sebab dia muhakah, dia adalah muhakah. Dia adalah pinjaman tapi dalam bentuk frasa. Okey, boleh itu tarjamah al-mubashirah. Yang akhir sekali tarjamah al-harfiyah. Tarjamah al-harfiyah ni dia macam iktirat, macam muhakah juga tapi dia naik another level. Dia dalam peringkat ayat. Bila ayat dia kata tarjamah harfiah. Boleh Saya bagi contoh tak ada slide bulan ni, bulan kaji je Zahaba Ali ilal masjid. Zahaba Ilham ilal madrasah. Saya terjemahkan. Ilham pergi ke sekolah. Betul ke salah harfiah Ustazah? Salah. Yang kenapa Ilham kata salah? Sebab susunan dia dah tak betul. Ilham pergi ke sekolah. Patutnya pergi Ilham ke sekolah kalau harfiah. Okey. Sebenarnya anak-anak. Ke saya salah? Tak apa Ilham. Tak salah. Sebenarnya anak-anak terjemah harfiah ni bukannya salah. Dia adalah ayat tu kita terjemah secara harfiah. Kita terjemah semua perkataan yang ada dalam ayat tu tetapi dengan menggunakan kaedah tata bahasa yang betul. Ilham faham tak? Tak ada slide nak kan? Maknanya yang Ustazah cakap itu dah betul dah Ilham. Walaupun sepatutnya pergi Ilham ke sekolah kan? Yang tu bukan terjemah harfiah dah, tu terjemahan salah nama dia. Terjemah harfiah ni ialah kita terjemah setiap huruf tapi kita kumpul balik jadikan dia bahasa Melayu yang betul atau bahasa Arab yang betul.
Faham tak? Tak faham Faham, Lain faham, Sekejap. faham. Dia adalah bedalnya apa-apanya, faham maknanya walau kita kata Ustazah tak nak antum salah faham. Terjemah al-mubashirah tu terjemahan yang baik, bukan terjemah yang baik. Kadang-kadang pelajar dia ingat tak nak terjemah mubashirah, nak terjemahan yang ghairul mubashirah. Sebenarnya sama ada kita guna mubashirah ataupun kita guna ghairul mubashirah, semuanya bagus bergantung kepada teks yang kita terjemah. Kadang-kadang kita perlu guna mubashirah. Kadang-kadang kita perlu guna ghairul mubashirah berdasarkan bahasa sasaran. Faham tu? Macam tadi kan, Ustaz tanya iktirat apa? Ada yang jawab baju kurung, ada yang jawab nasi lemak. Kenapa? Sebab kalau bahasa Arab kita sebut ar-ruz bil halib kakao ataupun al-aruz bil halib an-narjil. Orang Arab tak faham. Jadi perlukan keperluan di situ untuk terjemah guna iktirat, kita pun cakap nasi lemak. Atau mungkin tak nak, tak faham, kita perlukan tawdih. Ar-ruz allati tubiqa bil halib an-narjil masalan. Okey. Begitulah. Okey. Setakat ni ada apa-apa soalan? Kalau terima kasih, kenapa kita cakap syukran je? Itu dia panggil itu bukan terjemah harfiah, bukan iktirat. Yang tu dia panggil yang ada 4 ghairul mubashirah tu apa? Ibdal, tatwi, takafu, tasarruf. Okey, terima kasih duduk kat mana? Siapa ingat? Kita cari slide sekejap Siapa ingat takafu duduk kat mana? Terima kasih tu takafu. Ilham? Terima kasih tu takafu. Takafu ni maknanya padanan yang sama. Dalam bahasa Jepun, terima kasih ialah arigato. We don't know what does arigato mean, right? We don't know what does terima kasih mean. Terima kasih apa ni? Tapi kita faham maknanya dia sama dengan syukran. Kan? Syukria. Tapi perkataan tu tak sama. Tapi takafuk ni maknanya dia sama. Contoh takafuk yang lain macam katalah ustazah tengok anak ustazah tumpahkan air kan. Ataupun sakit. Ustazah jalan-jalan terlanggar batu. Kan? Saya cakap aduh. Kan? Aduh. Kalau orang putih nak terjemah, takkan tulis aduh. Tulis apa? Ouch. Pandai. That is takafuk. Nampak? Takafuk ni dia persamaan. Sama. Dalam setiap konteks bahasa tu kan. Mungkin kalau dalam bahasa Arab, dia cakap apa? Ataupun ahin. Kan? Likulli lughah al-ibarah al-khassah biha. Itu takafuk. Bagus Sufi. Boleh itu contoh takafuk. Ingat lagi tak? Saya kata nak cari slide. Boleh kan ulang kaji sekejap kan? Nanti terus masuk subjek baru kat tak ingat. Dia dah boring dah awal. Boleh. Tak cari. Ataupun tak rancang nak masuk lah slide sampai begini sekali. Tapi tak apalah. Okey. Ghairul mubashirah ada 4 kan? Tadi Sufi ni sebut lagi ibdal. Ma makna ibdal? Alif ingat? Ma makna ibdal? Alif Irfan. Transposisi. Transposisi maknanya kita ubah tempat dia. Alright. Macam yang Ilham cakap di awal kelas tadi, Zahaba Ilham ilal madrasah. Tapi bila kita terjemah, kita transpose. Zahaba Ilham, kalau kita terjemah sepatutnya pergi Ilham, tapi kita rasa dalam bahasa Melayu tidak ada kata kerja duduk di depan. Betul? Salah. Siapa buat kata kerja kat depan, bahasa Melayu dia salah. Kita tak kata makan Nur Azan ataupun makan Intan Nazira. Ini kena makan pula. Jadi kita tukar, kita terbalikkan. Perkataan Ilham duduk di depan, perkataan pergi duduk di belakang. Bila kita alih-alih tu dia panggil transpose ataupun al-ibdal. Faham tu? Boleh kan? Ingat lagi kan? Dah belajar ni ulangan je. Siapa nak bagi contoh?
Siapa nak bagi contoh ibdal yang lain? Ibdal dia ada 2 jenis, ingat tak? Tak ingat? Satu, pertukaran lokasi. Ingat? Tak ingat? Okey, cuba bagi contoh pertukaran lokasi. Lokasi dia. Kita bagi contoh lain Kalau orang putih dia selalu cakap kalau orang Arab selalu dia cakap aku dan kau ke kau dan aku? Kau dan aku. You and me. You and me Kalau Melayu? Me and you. Me and you. Tak ada me and you kan? Dia you and me. Kalau bahasa kalau siang dan malam siang malam aku merindukanmu, siang malam. Tapi orang Arab dia tak cakap naharan lailan, betul tak? Betul, lailan wa naharan. Lailan wa naharan. Ana ashtaqu ilaika lailan wa naharan. Qalbi yantabu husnan. Dia tak, jadi itu dipanggil ibdal. Kalau bahasa Arab lailan naharan, kalau Melayu siang dan malam. Okey. Ataupun kau dan aku. Orang Melayu sama lah pula dengan orang putih, you and I. You and I. Me and you. Kita tengok Mana-mana je kot. Ataupun kalau dalam konteks pengacaraan kan, dia tak boleh mana-mana tak Ilham. Ilham kena kenal budaya bahasa tu. Ladies and gentlemen, betul? Tapi bahasa Melayu siapa dulu? Tuan-tuan dan puan-puan. Puan dan puan-puan. Kalau orang Arab? Orang Arab? Muslimin muslimat. Al-Muslimun wal Muslimat. Ayyuhal Muslimin wal Muslimat. Ahsanta ya Nasrul Haq. Okey? Dia sebenarnya benda tu dia berkait rapat dengan budaya. Budaya orang putih dia menghormati wanita. Bukan budaya Melayu tak hormat wanita. Budaya Melayu dan Arab dia meletak ketuanan tu kepada orang lelaki. Ar-rijal qawwamun 'ala nisa. Jadi dia akan mula macam tu. Itu contoh kenapa kita kena faham budaya bahasa yang kita nak terjemah. Okey. Takafuk sudah. Tasarruf. Ingat. Ibdal sudah. Ada 2 lagi. Tasarruf dengan tatwi'. Modulasi. Modulasi tatwi'. Siapa yang boleh bagi contoh? Buka nota pun tak apa. Ustazah tidaklah marah. Hidayu. Kita ada 78 orang. Betul ke Ustazah, modulasi dia cakap satu ayat tapi dia cakap benda yang sama. Asalkan mesej yang nak sampaikan tu serupa. Betul? Betul boleh? Modulasi, modulate ni. Dalam bahasa Inggeris apa makna modulate? Apa makna tatwi' bila Arabiah? Betul dah Ilham cakap tu? Tak tahu dari ubah bentuk kefahaman. Ahsanti ya Sufini. Tatwi' ni daripada perkataan taat kan? Kita lenturkan dia. Kita bagi dia akur kepada kita. Okay, kita tak nak contohnya lah. Ustazah tengah tulis buku untuk pelajar. Ustazah nak terjemah kan? Mungkin orang putih dia tak kisah. Dia tu dalam buku, those students were kind of stupid. Tulis gitu kan? Tapi Ustazah ni orang Melayu, budayanya halus. Takkan Ustazah nak kata pelajar-pelajar tu bodoh, agak bodoh. Kan? Ustazah akan terjemah perkataan stupid tadi. Mungkin Ustazah akan guna pelajar-pelajar tadi kelihatan kurang bijak. Instead of using bodoh, nak terjemah perkataan stupid, Ustazah cakap kurang bijak ke, kurang cerdik ke. Jadi perkataan stupid tadi diterjemahkan kepada kurang cerdik. Kita ubah bentuk kefahaman. Ataupun siapa? Alif. Nak jumpa mak mertua kan? Nak cakap orang tu pendek. Kan segan tak nak cakap pendek kan? Dia tak berapa tinggi lah mak, orangnya tak berapa tinggi sangat. Cakap gitu kan? Tapi itu dia panggil modulasi. Kita modulate. Kita tatwi'kan dia supaya bahasa tu mungkin lebih lembut, lebih sesuai dengan keadaan bahasa sasaran. Itu panggil modulasi. Boleh Okey.
Antum akan jumpa. Penterjemah ni, seorang penterjemah yang baik ni, dia ada empati, dia faham budaya bahasa yang diterjemah dan dia akan cuba raikan budaya bahasa tersebut. Kalau antum baca buku penterjemahan, dulu saya ikut kursus dekat ITBM Dr. Said Nurul Akhlaq tu dia cakap translation is like polygamy, dia kata. Macam ada 2 isteri, ada 3 isteri. Dia kata. Every time you go, macam kita pergi dengan keluarga isteri pertama, kita cuba masuk dengan keluarga isteri pertama. Ataupun macam kita pergi setiap negara lah kan. Kita pergi je, kita ikut budaya orang Jepun. Tiba-tiba jadi baik, beratur je, nak masuk tanda beratur. Kalau kat Malaysia tu berebut nak beli barang kat kaunter tu, kau gasak, kau langgar lah semua. Bila pergi, siapa pernah pergi London dulu, tak tahan ni nak buang air dekat stesen bas. Masuk terus masuk. Lepas tu senyap, bila buka pintu dah selesai, terkejut tengok orang semua tengah beratur tu dia Nur Azan dengan image muslimah ni pakai tudung potong barisan orang sebab tak biasa beratur kat Malaysia. Itu ibaratnya penterjemahan. Kita masuk kandang lembu tak tahu lembu apa. Menguak. Masuk kandang kambing mengembik. Itu asasnya. Idan antum darastum an asalib at-tarjamah at-tarjamah al-mubashirah hunaka al-iqtiran, satu perkataan, al-muhakah frasa, at-tarjamah al-harfiyah dalam bentuk ayat. Ketiga-tiganya bagus, ketiga-tiganya perlu bergantung kepada teks yang antum terjemahkan dan bergantung kepada pembaca sasaran. Siapa yang nak baca terjemahan ni? Itu kena ambil kira. Summa at-tarjamah ghairul mubashirah ada 4. Ibdal, kita dah sebut tadi, ibdal, tukar-tukar tempat. Contohnya azkuruka daiman. Saya ingat awak selalu. Tapi orang Melayu dia tak cakap macam tu kan. Selalu, kalau orang Arab daiman duduk belakang. Orang Melayu selalu dia duduk depan. Saya selalu ingat awak. Betul? Macam saya ingat awak selalu. Macam pelik je. Orang Terengganu lah kan. Ingat ke Musa Umar duduk belakang kan. Tapi lain lah. Kita tengok keadaan bahasa. Tu ibdal. Kemudian ada tatwid, tadi kita dah sebut macam Ilham cakap atau Sufini cakap, ubah bentuk kefahaman. Kena imajinasi tinggi ni hari ni, tak ada slide cakap. Kemudian kita ada takafuk. Takafuk ni best, terima kasih sama dengan syukran, aduh sama dengan ouch, ataupun apa. Kadang-kadang what the heck, kita baca buku orang putih kan. Takkanlah bahasa Melayu, apakah heck? Salah lah kan. Kita carilah bahasa Melayu lah. Geram betul. Mungkin tarjamah ghairul mubashirah ni, dia kan bahasa sumber dan bahasa sasaran tu dia lain terus. Kan? Lain terus. Contohnya apa lagi? Like a fish in a bowl. Kau ni tak keluar rumah macam ikan kat dalam mangkuk. Apa kau cakap ni? Kita tak cakap kan macam ikan dalam mangkuk. Kita cakap katak bawah tengkurung. Betul? Satu tu katak, satu tu ikan tapi maknanya sama. Itu takaf. Kemudian kita ada tasarruf. Tasarruf ni apa ya? Siapa tahu? Bagi contoh. Setengah jam dah. Setengah jam dah ulang kaji. Siapa? Azlin ke? Raihan ke? Muslimah ke? Ubah terus. Betul Sufini? Terima kasih. Jauh kan? Lain terus. Contohnya apa? Ada contoh? Ambil sinopsis. Sinopsis apa? Siapa ingat? Ada contoh daripada SEM lepas? Contohnya macam dekat dalam satu kelas tu ada semua perempuan. Tapi bila kita translate dia kata tak ada lelaki pun dekat dalam kelas tu. Okay, salah. Tahu tapi mana kalau kita nak bagi contoh terjemahan, kita kena bagi ayat dalam bahasa sumber,
Sebenarnya kita kena bagi ayat dalam bahasa sasaran. Macam mana contoh terjemahan tu? Ilham? Ada Ilham? Tak ada? Tak terfikir lagi. Tak terfikir lagi Ustazah. Okey. Try sila, siapa tu? Macam Hanani. Hanani, okey. Macam ni, kalau ayat sebelum tu macam kata Ustaz berkata setiap pelajar berjaya. Tapi bila kita ubah tu kita cakap Alhamdulillah kita semua berjaya. Betul tak Ustazah? Maknanya kalau dari bahasa apa ke bahasa apa tu? Kan macam mula-mula Dia ayat message. tu, ayat asal dia, ayat dia macam Ustaz berkata setiap pelajar berjaya. Tapi bila kita nak guna tasarruf ni, kita cakap Alhamdulillah kita semua berjaya. Okey. Tapi dalam terjemahan tu macam mana Hanani? Maknanya dalam Dia macam mesej dia yang sama tapi ayat berbeza. Kita apa tujuan dia tasarruf tu untuk? Tasarruf ni dia ubah kan? Tujuannya ubah. untuk apa? mungkin Kenapa? untuk ringkaskan ke? Untuk ringkaskan. Maknanya sebenarnya awak berjaya, lepas tu Alhamdulillah kita berjaya. Ustazah tak berapa jelas Hanani. Kita tanya je tadi. Tak apa, tanya ke nak bagi tahu? Ceritalah lagi, bagi kita faham lagi. Okay, dah. Tak nak cerita dah? Sekejap Ustaz tunjuk contoh Nampak tak yang Ustazah share ni? Nampak? Ni contoh tasarruf. Ustazah tak kata yang Hanani cakap tu salah, cuma Ustazah tak berapa faham tau Hanani Baik Ustazah. Okey, dia selalunya Contoh masa sem lepas tanya Ustazah tu. tak cuba bagi dia punya kalau nak bagi contoh terjemahan kena bagi ayat bahasa Arab dia, lepas tu ayat bahasa Melayu dia atau apa-apa bahasa macam Ustazah bagi contoh. Ustazah. Okey. Nak bagi tahu yang bahasa Arab. Bahasa Arab dia kata qala ustaz kullu talib an-najih. Kullu talib najih. Okey. Lepas tu bahasa Melayu alhamdulillah kita semua berjaya. Macam tu. Mungkin konteks ayat bahasa Melayu tu lah kot Dia kena ada sebab lah. Dia tak boleh saja-saja Alhamdulillah kita berjaya ke kan. Faham tak Hanani? Maksud Ustazah, mungkin dia terjemah tu dia tak nak guna qala ustaz kullu talib najih. Betul. Semua pelajar berjaya. Lepas tu terjemahan bahasa Melayu dia Alhamdulillah kita berjaya. Kalau tak ada alhamdulillah pun tak apa Ustazah. Maksudnya kita semua berjaya macam tu lah. Tak tahulah. Kan siapa-siapa lagi ingat? Sufi ni ingat? Marsha ke? Kenapa dia jadi macam tu? Mungkin konteks ayat tu kot Hanani Mungkin dalam bahasa Arab tu dia dalam bentuk cakap pindah. Qala siapa tu? Yang saya Alif. Alif, okey Alif. Yang saya ingat tasarruf ni dia macam sesuai untuk masyarakat yang kita hendak tuju tu. Betul yang Alif cakap tu. Sebab tu saya tanya kenapa Hanani budaya orang budaya Arab macam mana, budaya Melayu macam mana kan. Okey, lepas tu macam apa? Uruf, ya, ada kaitan dengan uruf. Uruf. Macam orang Arab ni dia suka mengukur sesuatu tu dengan panuh. Manakala orang Melayu ni ngakala. Bukan suka. Ya, macam tu lah lebih kurang. Betul dah Alif tasarruf ni dalam bahasa Melayunya nampak kan Ustazah present tu kan? Ada kan? Betul dah Alif cakap tu. Dia kan
Dia bukan tasarruf je ikut budaya. Penterjemahan ni dia memang semua ikut budaya. Sama ada iktirad ke, muhakah ke, harfiah ke, ibdal. Ibdal tadi pun ikut budaya, ingat kan? Dia cakap, Marsha cakap orang Arab lailan naharan tu budaya dia. Kita orang Melayu budaya kita cakap siang dan malam. Okey. Sama juga dengan tatwir, kita ikut budaya. Mungkin orang putih dia lantak lah cakap stupid kan, tapi kita orang Melayu kita tak nak kot, bahasa kita lembut sikit boleh jadi. Apa lagi tadi, takafuk. Saya kata orang Melayu terima kasih, orang Arab syukran. Sebab dalam budaya kita cakap terima kasih tu syukran. Syukran tu terima kasih. Macam tu. Dan sama lah macam Alif cakap untuk tasarruf. Tasarruf ni maksud dia adaptasi. Dia lain terus, ubah terus sebab kata Sufini tadi. Kenapa? Macam Alif cakap tadi lah. Orang Arab pakai anak panah, kita pakai galah. Contoh. Yang ada yang contoh yang terpapar dekat depan antum ni. Nampak tak? Okay. BSU, BSA. Ustaz Hai dah pernah tunjuk kot slide ni. Tak. Bahasa sumber. Benar. Dah tunjuk. Okay. Bahasa sumber tu, he kissed his daughter on the mouth. Orang putih kan? Dia cium anak dia dekat mulut. Dan budaya Melayu macam kena je. Takkanlah dia mencium bibir anak perempuannya. Apa pula ni kan? Something wrong somewhere. Jadi dia pun tukar. Dia tukar sesuaikan budaya. Dia memeluk anak perempuannya dengan penuh kasih sayang. Kalau ikut terjemahan tu lain terus lah. Cium bibir dengan peluk kasih sayang lain terus, tapi kerana nak menyesuaikan dengan budaya. Adaptasi, penyesuaian. Okey? Okey. Okey, yuqallibu kaffaihi. Ni kalau orang Arab bila dia nervous kan ataupun dia macam terkejut, dia macam dia sebut dia balik-balikkan tangan dia. Balik-balikkan tangan dia. Tapi dalam budaya Melayu bila kita terkejut ke, kita macam ya Allah terkejut. Dia selalu guna mengelus dada. Ya ampun gitu. Kan? Jadi dada dengan tapak tangan dua benda berbeza tapi nak sesuaikan budaya. Ataupun yang akhir sekali itulah macam yang Alif sebut tadilah. Yang ni adalah indikator tu solat duha. Betul? Dia kata matahari tu naik sedang tombak. Sepanjang tombak. Rumah macam tombak Arab. Dekat Malaysia, bila ulama nak terjemahkan takkanlah dia nak cakap matahari setinggi tombak. Orang Melayu tak tahu pun rupa tombak macam mana tu. Rumhin tu. Jadi ditukar kepada benda yang biasa ada kat kampung-kampung masa tu, ada galah. Kata matahari naik setinggi galah. Itu waktu untuk solat duha. Itu namanya tasarruf. Kita sesuaikan dengan budaya. Hanani cakap tadi, mungkin dia ada sesuaikan dari segi teks. Kalau aku faham, mungkin kalau Hanani ada depan sana, kita boleh tengok dekat situ, kita tengok kenapa dia berbeza. Okey, terima kasih. Ada apa-apa soalan? Dah habis 45 minit dah. Tak masuk lagi dalam amali penterjemahan. Perlu rehat? Saya ada jumpa satu YouTube ni. Dia kata dia terjemahkan Assalamualaikum. Kalau kita terjemahkan Assalamualaikum, orang akan cakap peace upon to you. Tapi kalau orang lain ada satu YouTube video ni, dia terjemahkan Assalamualaikum kepada hai. Okey. Okey, kedua-duanya betul. Dia bergantung. Sebab tu saya cakap, jadi soalan Ilham apa? Ilham ni? Macam kalau yang mana betul ke? Bukan, maksud saya macam kalau terjemah peace upon to you tu, Assalamualaikum, peace upon to you, itu terjemah harfiah kan Ustazah? Betul. Terjemah harfiah. Tapi kalau yang terjemah hai tu dia macam dia Takafuk. Oh.
Okey. Takafur maknanya padanan dia. Maknanya bila orang Islam sesama Islam, dia berjumpa, dia cakap Assalamualaikum. Tapi orang putih dia jumpa sesama dia cakap Hai. Ibaratnya samalah, fungsinya sama. Walaupun kalau kita nak kaji dari segi agama tu, Assalamualaikum tu tentulah jauh lebih cantik. Kita mendoakan kesejahteraan kan. Tapi ini bukan medannya untuk bercerita tentang agama tu. Kita nak cari padanan yang sesuai. Kita tengok audience kita siapa kan. Gitu. Mungkin terjemahan tersebut, Ustaz bagi contoh Ilham bagi 2 contoh terjemahan kan. Ilham bagi 2 contoh terjemahan. Satu, Assalamualaikum yang diterjemahkan kepada peace be upon you. Yang ni mungkin terjemahan tu dia betul-betul orang Islam. Dalam mungkin sari kata cerita TV, ada Ilham dengan Alif 2 orang ataupun Ilham dengan Nazmi ke 2 orang. Dia cakap Assalamualaikum. Jadi kat bawah tu dia pun letak peace be upon you. Okay, nampak suasana dia. Okay. Katalah novel. Novel ni daripada bahasa Arab atau daripada bahasa Melayu nak terjemah ke, dia nak adaptasi ke bahasa Inggeris. Jadi bila adaptasi ni anak-anak, dia lain. Contohnya nak nama Muhammad mungkin jadi John kan. Jadi Assalamualaikum dalam terjemahan novel tu dia jadi Hai. Faham tak? Nampak tak perbezaan? Jadi Nampak? Jadi dalam menterjemah ni dia tidak ada betul atau salah. Dia bergantung kepada audiens siapa, apa bahan yang diterjemahkan kan. Contohnya novel yang diadaptasi, dia cakap apa ni? At dawn he wears his pyjamas. Pijama ni baju tidur kan? Okay, baju tidur. Tu novel ni nak diadaptasi ke bahasa Melayu. Takkan nak bila menjelang malam dia pun menyarungkan pijama. Kan kelakar. Mungkin dia pun tukarlah. Dia pun menyarungkan kain pelikat. Pijama dengan kain pelikat are two different things. Lain kan? Tapi terjemahan tu salah. Tak salah. Sebab dia, yang tu dia panggil tasarruf. Sebab dia adaptasi. Ataupun waktu malam, he enjoys himself going to the club. Minum arak tu kan. Itu novel orang putih. Dia adaptasi Melayu mungkin dia kata dia pergi kedai mamak minum teh tarik. Faham? Itu namanya adaptasi, kesesuaian dengan budaya. Okay. Nak rehat sekejap sebelum kita bercerita tentang amali penterjemahan. Kan nak straight je. Kalau nak rehat, boleh rehat 5 minit. Pasal letak link kehadiran, tu semua faham. Alhamdulillah. Ada yang tak faham, nak tanya soalan. Saya minta maaf, tak rancang pun nak buat ulang kaji jadi panjang lah pula. Dah lah tak ada slide. Harap semua boleh ikut. Okay, Ustazah ada letak link kehadiran. Boleh semua orang boleh isi lah link kehadiran. Ustazah letak dekat sini lah. Ustazah tak letak dekat WhatsApp walaupun antum boleh je kot nak copy letak kat WhatsApp. Kalau boleh janganlah ni untuk kehadiran ni untuk orang yang hadir kelas. Okey Ashraf. Okey kita rehat. Saya? Ustazah. Kena minta permission. Oh ya ke? Ustazah tak buka sorry. Tapi Ustazah dah buka untuk anybody with the link.
Sorry. Ustazah nak baiki Google Form semangat terus terleft. Semua dah ingat. Maaf banyak-banyak. Dengar tak suara? Dengar Ustazah. Dengar tak? Okey. Okey, kira rehat 5 minit lah tu kan. Nak minum air ke? Nak pergi tandas ke? Nak makan ke? Ustazah lupa nak pesan. Dah cukup rehat dah kan? Kita boleh start balik. Okey. Boleh. Okey, Ustazah nak pesan ni nak masuk kelas amali penterjemahan. Penat lagi kan? Boleh lagi kan? Ada sejam lagi. InsyaAllah lah kita cuba habis awal. Kalau penat bagi tahu. Hari ni kita nak tengok lah kita nak buat apa semester ni. Lepas tu sebab masih belajar online, sabar banyak-banyak. Apa-apa saja yang Allah tetapkan untuk kita tu, itu yang terbaik untuk kita. Kita rasa boringnya semua kelas macam ni. Tapi sebenarnya kita tak tahu apa hikmah kat sebalik yang berlaku. Okey, insyaAllah satu hari nanti kita jumpa balik bersemuka. Tapi kita sempat kan bersemuka masa SEM 1 dulu kan. So sempat dengar seorang-seorang buat apa ni, kalam fardi kan. Okey. Untuk subjek amali penterjemahan, mula-mula Ustazah nak ucapkan ahlan wa sahlan kelakar dah sejam dah. Okey. Ustazah letak slide. Ustazah nak pesan untuk kelas setakat ni waktunya kuliah Isnin 11 hingga 1. Tak ada masalah Boleh Okey. Boleh Ustazah. Ni tapi pukul 10 tu kelas A ada kelas lain lah Betul? Betul Ustazah. Okey. Ni tak boleh lah maknanya kalau kita nak buat pukul 10 memang tak boleh lah Okey. Yang kedua untuk tutorial kita kekal dia macam dalam jadual. Okey. Hari Selasa dan Rabu. Ke ada apa-apa? Saya tanya ni. Tak ada apa-apa. Okey je. Okey je? Okey. Kalau tak ada apa-apa okey. Cuma minggu ni esok kita cuti kan? Ya. Jadi boleh tak minggu ni Ustazah nak saya tak naklah kelas A ada tutorial, kelas B tak ada kan? Kalau kelas B Ustazah buat hari Rabu juga, ada free pukul berapa boleh? Siapa ketua kelas B? Saya. Amira Nabilah. Amira Nabilah ketua kelas B, wakil kelas B. Nanti bincang dengan kawan-kawan ke hari, kalau boleh janganlah. Kalau Rabu tu dah penuh tak usahlah. Kelas online ni dia penat sikit kan. Tapi kalau ada kosong Ustazah nak minta lah sejam. Ada kelas hari Rabu, ada kelas daripada pukul 9 sampai 11. 9 sampai 11 malam. 9 sampai 11 pagi. 9 ada kosong sejam untuk ganti esok cuti. Hari Rabu ada waktu pukul 8 sampai 9. Waktu hari Rabu kelas B ada satu kelas je. Pukul 9 sampai 11. Okey. Antum pilih nak pukul 8 pukul 8 kalau Ustazah buat pukul 11 boleh? Kelas boleh. B? Boleh 11 sampai 12. Pukul 12 saya jumpa kelas A pula. Rabu Untuk minggu ni sajalah. Minggu ni saja. Faham? Faham Ustazah. Okey. Yang kehadiran ni dah boleh isi dah? Boleh tapi lambat sikit. Tak apa. Tak apa lambat. Ustazah buka je. Okey. Jangan sambil-sambil isi kita masuk pada kursus semester ni Okay, nama kursus ni amali penterjemahan
bil Arabiyah at-tarjamah at-tatbiqiyah. Sekarang ni kita nak fokus kepada amali amali penterjemahan sebab semester lepas fokusnya kepada teori dan teknik. Kita bacakan di sini, kursus ini merupakan kesinambungan daripada kursus teori dan teknik penterjemahan dengan memfokuskan lebih kepada sudut amali. Jadi maknanya sebaiknya kita kena banyak menterjemah lah. Jadi pelajar didedahkan dengan masalah, permasalahan yang terdapat dalam penterjemahan. Fokus kita ialah penterjemahan akhbar, penterjemahan buku agama dan penterjemahan sastra. Sastra. Itu ada dalam silibus. Okey, untuk sem lepas, boleh Ustazah tahu apa bahan selain daripada belajar pasal teknik tu, antum terjemah apa? Banyak Ustazah nampak banyak buat penterjemahan sem lepas. Kan? Terjemah poster. Terjemah apa? Terjemah kitab Rohid Maktum. Ui, Masya Allah, dahsyatnya. Bagus lagi. Poster. Poster. Lagi. Berkumpulan ke individu? Poster tu individu. Aha. Yang Rohid Maktum tu je lah, satu je lah. Berkumpulan lah. Berkumpulan. Tak ada terjemah teks lain? Ada terjemah novel. Terjemah novel. Ambil sikit-sikit ke terjemah satu novel? Ambil sikit-sikit. Ambil sikit-sikit. Bagus. Maknanya dah buat lah terjemahan sastra Betul. Okey. Okey, jadi Zah ulang sekali lagi. Untuk semester ni kita akan tengok apa masalah utama dalam penterjemahan. Kemudian kita akan menterjemah teks akhbar, karya ilmiah dan kemudian ada kena bincangkan mutu penterjemahan. Jadi assignmentnya ada assignment pasal membincangkan mutu penterjemahan sebab itu yang diminta dalam kursus. Okey. Sikit. Ada buat subtitle ke Ustazah? Sari kata. Sari kata tak ada pula dekat sini. Sem lepas ada buat sari kata? Tak ada. Ada. Okey, kalau sempat boleh Tak ada. Tak ada Tak ada. Okey. Kalau sempat kita boleh cuba dalam satu kelas tutorial Okey. Jadi ini markahnya Zah letak Nanti Zah letak ni dalam kelip. Zah akan letak dekat nama dia, Zah namakan dia perincian AP tu amali penterjemahan. Okey. Okey, ada 4 markah dia, markah final dia 40% ni. Markah untuk kerja khusus ni 60%. Boleh? Okay. Ada 4 tugasan utama, 3 tugasan utama. 15% ni Ustazah buat ujian. Ujian pertengahan semester. Ustazah setakat ni Zah rancang minggu ke-7, tarikh dia 29 hari bulan 11. Tapi take at home lah kan. Kita bagi masa antum terjemah teks, kenal pasti masalah. Lepas tu mungkin ceritakan apa masalah yang ada dalam terjemahan tersebut. Okay. Yang ni maknanya 15, yang ni penilaiannya secara individu. Okay. Kemudian ada 3 tugasan lagi. Yang lain-lain ni semuanya setiap satu adalah 15%. Yang pertama terjemahan akhbar. Terjemahan akhbar ni anak-anak dia tak sama dengan terjemahan biasa. Nanti kita akan bincang. Okay. Jadi Ustazah nak mohon jasa baik. Siapa ketua kelas keseluruhan? Atau saya nak tahu macam ni. Ketua kelas A, ketua kelas B atau wakil kelas A, wakil kelas B untuk Ustazah bagi tugas kumpulkan nama kumpulan. Kelas Saya A by Haki. wakil kelas A Ustazah. Yang siapa wakil kelas A? Saya by Haki. By Haki. Okey. Ya. Okay, by Haki bantu yang ni By Haki jangan sekejap. Wakil kelas B? Amira Nada tadi. Ilham. Ilham. Okey, Ilham. Ya, saya.
Ini kalau perempuan? Kelas B Nama apa? Perempuan untuk mana Ustazah? Untuk A ke? A. Ain Amirah. Saya Oh, Ain yang kontak Ustazah ya? Okey. Kelas B? Kelas B. Amira Nabila. Amira Ah. Nabila. Okey, terima kasih. Sama-sama. Okey, sekarang kelas A dengan kelas B boleh bahagikan boleh pilih sendirilah ahli yang antum suka, satu kumpulan 4 orang je, boleh Mungkin dia akan jadi 3, tak cukup. Ustazah lebih suka dia kurang ke 3 daripada dia jadi 5. Sebab kalau boleh Ustazah nak semua orang buat kerja, tu je. Kan antum rasa macam mana? Kalau nak bangkang Ustazah tak ada masalah. Ustazah rasa susah lah 3 orang nak 5. Bagi tahu. Kita bincang ni, kita tanya ni. okey Ustazah. Tak kisah mana-mana okey je. Boleh Ustazah. 4 orang okey Boleh. Okey, jadi Kita tak nampak chat ni Ada yang tulis apa-apa kat chat ke? Okey je. Ke kelas A Bayhaqi. Okey. Artikel berita. Okey. Nanti hantar nama dekat Ustazah. Letak dekat WhatsApp pun okey. Hari tu saya cakap dekat Ain Amira suruh buka Telegram untuk letak nota kan. Tapi Ain Ustazah rasa lah sebab tadi kawan-kawan cakap bahan-bahan dalam kelip, Ustazah letak dalam kelip je lah supaya tak keliru kan. Sebab ada banyak subjek semua online nanti kan. Tak boleh letak nombor metrik pula dah. Kenapa tak boleh? Dia minta email Ustazah. Minta email. Kena sign in dengan email Saya letak nombor metrik sebelah jarak sikit letak email. Kenapa gitu Ilham? Oh sebab saya lepas Ustazah mengajar, Ustazah guna Gmail sendiri yang ni Gmail Uniza. Oh lah Azlin. Kenapa gitu? Maaf ya anak-anak. Tu Ustazah kena guna Gmail biasa. Gmail Uniza kat sebab dia Uniza kan. Dia macam ada restriction sikit. Tadi pun antum tak boleh masuk. Okey lah, letaklah email tu Najmuddin. Letak email Fatini. Saya nak buka aircon sekejap tau. Dekat Uniza ni, tapi sunyi je Uniza, tak ada orang Uniza. Okey, semua setuju satu kumpulan 4 orang? Kita mesyuarat ni. Kalau semua okey. Kita cerita pasal assignment. Kalau tak setuju dengan assignment pun boleh bagi tahu. Ustazah saya nak assignment lain yang begini dan begitu. It's okay. Antum dah besar dah semester 5 dah. Okey, Ustazah ada 4. Terjemahan akhbar dia lain sikit. Jadi bila berkumpulan 4 orang tu, setiap kumpulan akan pilih satu teks akhbar. Jangan panjang-panjang sangat tak lebih daripada 200 perkataan. Nampak kan? Ustazah share kan? Lepas tu tak ada. Sorry ni yang Sam lepas dulu-dulu punya. Tak nak salinan keras nak hantar ke mana. Takkanlah nak post Ustazah suka antum upload dalam Google Drive. Tapi kalau dah biasa dalam klik okay. It's okay. Lepas tu Google Drive juga Ustazah. Google Drive juga. Tadi saya tanya awal-awal kelas kata klip. Kebanyakan untuk sini banyak yang guna klip lah. Sam ni banyak guna klip. Antum selesa yang mana? Ustazah suka yang antum selesa, yang antum familiar. Rasanya guna Google Drive lagi senang. Lagi senang Okay. Semua setuju ada bantahan macam kat mahkamah pula, any objections? Hal hunaka min i'tirad? Tak ada. Okey, kalau macam tu kita guna Google Drive, tak ada salinan keras dah. Okey. Kita dah lapar ni tengah hari ni. Okey.
Salinan lembut tu soft copy Okey. Jadi markah dia 15. Okey, 15 ni anak-anak Ustazah ikut rubrik yang disediakan oleh Institut Terjemahan Buku Malaysia ITBM. Ada 3 aspek utama dari segi isi, ini ketepatan terjemahan, dari segi bahasa, maknanya gaya bahasa tu kalau terjemah ke bahasa Melayu tu kita tak tahu pun itu adalah terjemahan, macam bahasa Melayu betul je. Dan aspek teknikal ni adalah dari segi ejaan, huruf besar, huruf kecil, ada noktah. Okey. Guna istilah yang sesuai. Boleh Jadi ada 2. Satu cari surat khabar Arab. Okey, lepas tu terjemahan Melayu Arab. Kalau student Ustazah dulu-dulu, diorang bahagikan Baihaqi dengan Ilham. Nanti Ustazah bagi senarai ataupun Ustazah letak kat WhatsApp lah Dia ada kepelbagaian, ada berita ekonomi, ada berita sukan, ada berita semasa. Jadi bila kita bincang dalam kelas tutorial tu, kawan-kawan dapat tengok macam-macam bentuk terjemahan. Boleh Nanti sekarang ni cari kumpulan dulu. Boleh? Boleh Ustazah. Okey. Okey, itu untuk tugasan pertama 15%. Ustazah akan bagi markah 15 ini, 15 ini, dan kita bahagi 2. Okey, tugasan kedua, yang ni Ustazah nak tanya satu kelas lah. Ustazah ingat nak buat satu projek terjemahan untuk kelas 5, bas 5. Dan kita terbitkan buku yang kita terjemah tu. Setuju tak? Ya, Rohik Mahtum minggu lepas, sem lepas tu terbitkan tak? Tak Dia terbitkan. pilih. Tak terbitkan. Tapi nanti nama tu dia letak ramai-ramai lah kan, 84 orang penterjemah. Kalau antum bersemangat dan nak cuba, maknanya kita akan bincang yang projek terjemahan ni lah. Takut tak sempat buat yang lain. Apa kata anda? Saya rasa kan agaknya lah kan. Ke sebab kelas online. Selalunya cikgu dah bagi semua tetapkan. Jadi okey, bila tanya nak macam mana, tak tahu nak cakap nak macam mana. Ke rasa macam benda tu orang kata apa? Tak Boleh je Ustazah. boleh je. Sebenarnya Ustazah nak suruh antum cadangkan buku. Tapi Ustazah ada satu cadangan. Nanti saya tunjuk. Takut antum tak suka lah. Tajuk buku tu Ahkamul Janaiz, hukum jenazah. Sedih pula ingat kematian. Ustazah rasa buku tu boleh tak kelas ni, kelas bas 5, anak-anak Ustazah bas 5 ni cari ada ke belum terjemahannya. Kalau belum ada, Ustazah dah check oleh Talkhis Ahkamul Janaiz oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Kenapa Ustazah pilih buku ni? Kerana bila Ustazah baca buku tu, ada banyak benda dalam tu dia berdasarkan hadis-hadis sahih. Hadis-hadis sahih dia bagi adab. Macam mana bila orang tu sakit apa dia kena buat, bila orang mati apa yang kena buat, apa makna talqin, benda-benda yang masyarakat Melayu tak tahu dan tak buat. Katalah kumpulan bas 5 berjaya menterjemahkannya, kita terbitkanlah. Ustazah hari tu ada pernah bagi tahu Ustaz Syihabuddin, Ustazah nak buat projek terjemahan dengan anak murid, dia sudi nak terbitkan. Penerbit tu namanya Santai Ilmu. Itu pun kalau antum setuju dengan cadangan buku tersebut, nanti saya hantar dia ke WhatsApp. Kalau antum rasa sedih nak terjemah pasal jenazah, tak nak pilih buku lain, Ustazah alu-alukan. No worries. Setuju jenazah Boleh Ustazah. Ustazah. Setuju Ya. Sentiasa menarik kan? Sebab Ustazah buka buku tu, nanti saya tunjuk sekejap lepas. Dan dia tak susah sangat. Bukan tak susah, maksud Ustazah, dia
betul-betul menepati aspek kurikulum kita sebab dia nak terjemah Quran hadis, dalam tu dia ada ayat Quran, ayat hadis. Dan yang paling penting kita bangkit dalam mendarkan masyarakat tentang perkara-perkara salah ataupun perkara-perkara yang sepatutnya dibuat apabila berdepan dengan jenazah. Baik, mesti best. Kalau semua setuju, aduh, okey. Kita Ustazah punya buku tu 113 muka surat. Jadi satu kumpulan dalam 4-5 muka surat. Jadi kita bincang sama-sama satu semester. Nanti dah siap terjemah, kita akan lantiklah pengarah projek, setiausaha projek, kemaskinikan dia punya layout semua dan kita hantar untuk diterbitkan oleh Santai Ilmu ataupun kita hantar kalau ITBM sudi nak kita try nak. Boleh lah. Tapi ITBM ni dia zahir sikit. Kita tengok macam mana. Tapi setakat yang Ustazah dah bincang, kalau Santai Ilmu dia memang antum tahu tak Santai Ilmu tu? Ada kakak-kakak abang yang buat latihan industri dekat sana. Nama dia Ustaz Syihabuddin, kadang-kadang dia keluar kat TV Al-Hijrah. Ustazah pernah pergilah dekat syarikat dia tu. Dekat je, dekat Sungai Buloh. Dekat je. Dia ni konsep dia macam ni tau anak-anak. Kalau dekat ITBM dia jaga mutu. Jadi dia lambat. Proses proofreading ni, bacaan proof ni nak betulkan bahasa, proses editing. Kenapa? Kerana ITBM ni dana dia dana kerajaan. Dana kerajaan. Kalau Santai Ilmu ni, okey, dia syarikat swasta. Jadi dia cakap terus terang pada Ustazah, rakyat Malaysia ni dia bukan rakyat yang suka membaca. Jadi kita nak survive dalam bidang publication, dalam bidang penerbitan, kita kena terbit je, kita kena laju. Kita tak boleh tunggu macam ITBM ni, dia tak kisah pasal profit, pasal keuntungan. Dia lebih jaga mutu sebab dia bawah kerajaan. Faham kan? Jadi bila dia macam tu, dia cepat. Bukan saya kata fikir keuntungan ni tak bagus. Jadi kita batch 5, walaupun kita nak terbitkan cepat, pada masa yang sama kita berazam untuk jaga mutu lah. Dia bukan dia tak jaga mutu tau anak-anak, dia jaga, cuma dia cepat. Faham Kalami mafhum am ghairu mafhum? Itulah realiti kehidupan. Kadang-kadang kita tak tahu kan. Dia cerita masa yang berhormat, saya nak tersebut arwah ya Rabbi. Yang berhormat Dr. Mazli, dia jadi Menteri Pendidikan. Kalau antum ingat lah kan. Ada sekejap hari tu, ingat kan? Dia ada buat satu tagline. Dia kata Malaysia membaca. Tagline Malaysia membaca ni masa dia mula-mula kenalkan hangat, sangat hangat. Jadi masing-masing berlumba-lumba nak berkongsi di platform social media masing-masing, dekat Instagram, dekat Facebook. Dia nak tunjuk buku yang dia baca, lepas tu dia letak hashtag Malaysia membaca. Ustaz Syihabuddin ni dia cerita kat Ustazah, masa Dr. Mazli buat tagline tu, dia punya syarikat tu macam gila-gila, permintaan buku tak cukup, cetak 5,000 habis. Kalau dia keluar je ke Al-Hijrah, ada buku baru, contohnya buku Jangan Bersedih, La Tahzan, A'id Al-Qarni, ataupun buku Ihya Ulumuddin, contoh je lah, bagi contoh tak ingat buku-buku Arab yang belum diterjemah ke bahasa Melayu. Dia pun cerita dekat TV Al-Hijrah, dia tengah cerita tu order masuk berlalu-lalu tak menang tangan, dalam satu hari habis yang dah dicetak. Nak ceritanya. Jadi Ustaz Syihabuddin ni dia beritahu Ustazah, kalau Ustazah sebut kat dia masa tu dah lama Ustazah nak terjemah Al-Jannah Istiqomah. Oh bagus Ustazah cakap. Ustazah pun happy lah, tapi sibuk kan. Dia nak buat dengan anak murid lah. Dia katalah buku tu dah diterjemahkan pun saya tetap akan terbitkan sebab pada saya lain orang lain terjemahannya, atas pembaca dia nak pilih terjemahan mana yang dia suka. Faham? Boleh respon? Faham Ustazah. Boleh. Jadi nanti Ustazah hantar bukunya, Ustazah letak kat Google Drive, lepas tu Ustazah letak kat WhatsApp. Yang Telegram tu Ain kita tak payah lah Ain nanti keliru kan. Kalau nota saya letak dekat Google Drive dan klik dua. Jadi atas antum lah. Ustazah akan letak dua tempat, siapa selesa dengan klik ambil di klik. Siapa selesa dengan Google Drive, ambil dekat Google Drive. Boleh Okey. Itulah sahaja
Tak habis lagi. Jadi dah ada 15, 45 markah. Lagi 15 markah ni agak mencabar tulisan dia, tapi kebanyakan abang-abang kakak senior semua boleh buat dengan baik, dan Ustazah yakin antum boleh buat dengan lebih baik. Nama projek ni analisis terjemahan teks agama. Kalau antum tak nak terjemah teks agama pun tak apalah. Sebab kita dah buat ahkamul janaiz. Ada apa-apa nak tanya? Saya takut saya banyak sangat bercakap. Takut antum penat. Ustazah, kalau yang final exam tu macam mana Ustazah? Maknanya kita akan buat terjemahan ke macam mana? Final exam. Untuk final exam, Ustazah akan pastikan semua benda yang ada dalam ni. Okey, kita dekat universiti kan ada CLO. CLO ni maknanya course learning outcome. Bila Ustazah buat soalan tu kena menjurus kepada benda ni. Mengenal pasti masalah penterjemahan. Jadi Ustazah akan buatlah soalan untuk antum kenal pasti apa masalah. Terjemah pun ada, kena terjemah. Bincangkan untuk penterjemahan ni mungkin saya tak masukkan lah. Yang ni ada dalam assignment yang ni. Untuk analisis terjemahan teks ni Ustazah ada contoh tau, tapi contohnya hard copy. Tapi mudah je, nanti Ustazah ceritakan. Sebab yang ni antum akan bentang minggu 13, minggu 14. Nanti Kak Ilham, Ustazah habiskan yang 60% dulu. Ilham boleh? Dia patah balik dekat final. Boleh. Okay, jadi antum tak ada apa-apa soalan pasal 20%, kita tak kisah. Okey je Tak ada respon ni lah. Setakat okey je lah. Okey je, dia mesti tak kisah ni. Anak-anak Melayu dia tak kisah, bagi apa-apa okey je. Tak nak marah. Ustazah kami tak setuju, nanti bila marah Ustazah pula cakap dia orang ni. Okey, tak kisahlah okey. Jadi ada 4 yang utama, ini kejap belum lagi. 4 yang utama, mula-mula terjemah akhbar. Jadi tak payah ubahlah 4 orang tu, boleh? Daripada awal kena ubah-ubah, tak payah ubah lah kan, senang. Mereka ada masalah, bergaduh ke bagi tahu Ustazah, baru ubah ahli kumpulan. Jadi cara ni okey kan? Tak pening kan? Ustazah ni bayangkan antum online kan? So tengok anak Ustazah belajar online kan? Subjek ni kumpulan dengan orang ni, subjek ni kumpulan orang ni, terpening kan? Sampai jadi bingung. Kalau Ustazah rasa macam biarlah 4 orang tu kalau dah rapat, dah rapat, dah boleh pergi masing-masing. Untuk Qazwini kumpulan tu lah, untuk Ibnu Hisham kumpulan tu lah. Tu Ustazah lah, tapi atas antum. Okey? Ingat ada 4 projek utama lah. Okey, jadi untuk minggu 1 sampai minggu 5 ni kita akan fokus kepada terjemahan akhbar dulu. Kenapa lama sangat? Sebabnya semua kumpulan akan bentang terjemahan dia dalam kelas dan kita akan bincang dan nilai sama-sama. Sebab tu Ustazah tak nak panjang-panjang sangat. Okey? Bila dah dalam kelas lepas bentang tu, bila dah baiki baru hantar kepada Ustazah untuk Ustazah bagi markah. Maknanya markah tu diberi kepada terjemahan yang telah dimurnikan dalam kelas. Selalunya Ustazah akan cakna benda yang Ustazah cadangkan, kawan-kawan cadangkan dalam kelas tu. Kalau dia hantar balik tak tukar masih sama, itu maknanya markah dia nak rendah lah tu. Boleh Di projek terjemahan agama, kalau semua setuju, yang ni nanti Ustazah nak minta Ilham ke Baihaqi lantik seorang pengurus projek dan setiausaha. Boleh Boleh. Ilham? Okey. Boleh. Setiausaha dengan pengurus ni bukan apa, dia cuma macam nanti tengok buku Ahkamul Janaiz tu tolong tandakan kat Ustazah. Nanti kumpulan dah tulis ni kat tepi ni. Dah siap kumpulan ke? Kiraan tu sah. Ustazah kira tadi kumpulan
akan ada 22 kumpulan. Betul lah yang macam Ilham tulis tu. Maknanya kumpulan A ada 11, kumpulan B ada 11. Betul? Betul Ustazah. Okey, jadi kita ada 22 kumpulan. Ustazah nak minta izin namakan kumpulan tu kumpulan 1 sampai 11 untuk kumpulan A, kumpulan B, kumpulan 12 sampai 22. Supaya Ustazah senang kenal dan tak tertukar-tukar. Lepas tu antum nak namakan kumpulan 1, Marwan. Tak apa. Kumpulan 2, Mahrajan. Kumpulan 3, Iron Man. It's okay. Okay? Tapi Ustazah nak 1 sampai 11 A, 12 sampai 22 B dia Ustazah tahu. Oh ni kumpulan 13 automatik. Ini orang dari kumpulan B. Mafhum? Faham. Okey. Banyaknya arahan hari pertama. Antum okey tak ni? Okey. Okey, Alhamdulillah. Okey, analisis ni nanti saya cerita balik, takut satu hari banyak sangat benda. Cuma saya kena bagi macam gambaran. Ini adalah assignment dalam bahasa Melayu. Lebih kurang dalam 20 ke 25 muka surat. Antum akan cari satu terjemahan yang dah siap. Yang dah siap. Contohnya buku Ihya Ulumuddin, buku Ayu Halal. Ada satu buku ni saya suka juga. Buku, tak kisahlah antum carilah daripada Arab ke Melayu. Antum akan komen terjemahan tersebut. Terjemahan Melayu tu. Terjemahan Melayu dia ni terlalu harfiah contohnya. Ada kesalahan tata bahasa. Untuk antum macam bagilah daripada 10, daripada markah penuh 10, kumpulan kami memberi 8 markah. Betul bagi justifikasi kenapa 8. Kerana ada banyak kesalahan ejaan ke. Tapi nanti Ustazah akan cari contoh kalau Ustazah tak jumpa dalam bentuk soft copy. Ustazah bagi hard copy. Ustazah scan hard copy yang ada dengan Ustazah untuk antum tengok contoh. Boleh kalau nak cepat dah boleh cari dari sekarang lah. Ustazah tak bagi buat banyak-banyak tau. Macam 5 muka surat je. Ustazah suka kualiti berbanding kuantiti. Faham tu? Okey, lihat dil'an ana takallam tu. Okey. Ana situna darajah 60 ni dia ada 4 komponen. Satu ujian, itulah ujian tengah semester. Ustazah akan buat soalan dia hampir sama dengan soalan final. Yang tu lah satu-satunya markah individu. Dengan final pun individu lah kan. Lepas tu berkumpulan 4 orang sama. Ada 3 benda kena buat. Terjemahan akhbar, Arab Melayu, Melayu Arab. Nanti Ustazah bagi kategorinya kepada wakil kelas. Ustazah akan letak ekonomi, sukan, berita semasa. Kalau boleh biar adalah kepelbagaiannya. Kalau semua orang terjemah berita sukan, sedih pula yang perempuan ni kan. Okey. Dan akhir kita juga insya-Allah telah bersetuju nak siapkan satu projek terjemahan yang kita sasarkan nak terbitkan insya-Allah. Kita akan sama-sama terjemahkan buku Ahkam Janaiz. Tetapi sekiranya nanti balik terjumpa buku lain nak terjemah, bagi tahu je Ustazah. Kita tukar. It's okay. Okay. Dan akhir sekali analisis terjemahan teks ni adalah assignment dalam bahasa Melayu. Antum akan di bahagian A ni mungkin Ustazah bagi soalan berdasarkan kaedah sama macam soalan teori dan teknik hari tu. Ustazah terjemah siap-siap, suruh antum tentukan kaedah ataupun Ustazah letak terjemahan yang dah siap, antum kena nilai masalah dia dekat mana. Patut mungkin Ustazah bagi terjemah yang dah siap tapi salah-salah, antum kena betulkan terjemahan tersebut sebab fokus dia pada salah. Kemudian bahagian B ni, Ustazah akan letaklah lebih daripada satu teks. Antum akan terjemah satu dari Melayu, Arab ke Melayu, satu lagi dari Arab ke Melayu. Yang ni markah individu. Tapi boleh buat rasanya masih online, buat kat rumah lah. Okey. Itu
Itu saja markah untuk semester ni. Ada apa-apa soalan setakat ni yang tak jelas, yang nak tanya? Okey semua? Assalamualaikum. Okey, Ustazah. Okey, Okey. kesian. Okey, Ustazah. Nak jawab dia kat chat pun tak apa. Kesian kejap-kejap nak buka mic kan. Okey, dah 12.30. Okey, Ustazah nak tanya minggu depan. Minggu depan Ustazah jemput Encik Badrul Aini Syahari untuk bagi perkongsian tentang penterjemahan media. Semua wajib hadir boleh? Boleh, Ustazah. Sebenarnya Ustazah tak tahu antum ada kelas pukul 10. Sebabnya, tapi tak apalah, kita buat waktu kelas kita lah pukul 11 hingga 1 Cik Badrul Aini ni anak-anak, dia ni dulu kerja dekat ITBM, Institut Terjemahan. Lepas tu ada kekosongan dekat Bernama ni agensi berita Berita Nasional Malaysia, Bernama. Jadi dia ni penterjemah berita Arab. Jadi antum akan dapat ilmu daripada orang dalam industri. Katalah dalam kelas ni ada yang betul-betul minat penterjemahan, boleh dengar betul-betul lah. Cuma saya tak pandai lah. Kalau Google Meet ni macam mana nak rakam ya Ilham? Maksudnya kalau Webex je pandai rakam. Boleh, kita orang boleh rakam. Tolong rakam untuk Ustazah ya. Untuk antum Boleh. juga lah. Ustaz Hari pun nak hadir. Mungkin ada pensyarah lain yang nak hadir bersama lah. Yang tu 2 jam. Kemudian Ustazah tanya, takut-takutnya. Ustaz Badrul Aini ni dia ada juga mengendalikan bengkel-bengkel berterjemahan. Antum kenal kan dia? Ke ada tak dalam kelas yang kenal dia? Kenal. Kenal. Siapa tu? Saya tak nampak sebab saya tengah share. Jadi Ustazah sini. Ustazah Ustazah nak ajak antum masuk bengkel penterjemahan ni. Antum okey tak? Okey. Siapa Boleh. yang dalam kelas ni rasa tak okey? Cuma bengkelnya 4 jam tau anak-anak. Ustazah minta Bila tu Ustazah? dia sebenarnya dia cadang hari Sabtu. 30 hari bulan 10. Dia Ustazah ni hari ni nak tanya antum dulu. Antum okey ke tak dengan tarikh tu? Sebab nanti minggu 2, 3, 4 ni, sampai minggu 5 kita akan terjemah akhbar. Yang tugasan Ustazah bagi tahu tadi, yang ni kan. Jadi eloklah, cantik sangatlah bengkel tu pada 30 tu supaya nanti masa antum terjemah akhbar tu antum boleh bengkel ni kat luar kalau seorang dekat 100-200 jugalah kalau tak salah Ustazah. Ke 80 tak ingat. Tapi Ustazah pun nak kutip lah seorang RM10 ke seorang RM5 ke untuk kita realisasikan bengkel ni. Ma ra'yukum? Tiada paksaan sebenarnya, cuma takkan Ustazah nak kata siapa rasa nak join lah. Tak boleh lah sebab ni kelas kan, kelas. Kalau boleh Ustazah harap semua orang sudi join lah. Ma ra'yukum? InsyaAllah okey Ustazah. Okey lah. Boleh Ustazah. Boleh Ustazah. Boleh kalau Ustazah kutip duit boleh ke? Boleh. Boleh. Tak ada masalah. Boleh Ustazah, Nak boleh. transfer nak transfer susah lagi satu anak-anak bila kita bayar ilmu tu kita hargai sikit, nak tinggal-tinggal tu lah patutnya suruh seorang RM50. Tak nak lah Ustazah sampai hati Ustazah kan, kalau boleh Ustazah tak nak kasih bayar pun. Tapi Ustazah bincang-bincang pensyarah dia macam ni, biar kita menghargai ilmu tersebut. Kalau 80 orang, kalau Ustazah kutip, yang ni antum bincang tau, bayaran Cik Badrul Aini ni satu bengkel dia 600, 4 jam tu. Jadi Ustazah ingat kalau kutip RM5 dapatlah 400 daripada antum semua. Ustazah okey je. Ustazah tambah yang lagi 200 tu kita carilah. Kalau kita kutip RM10 Ustazah rasa macam banyak sangat. Tapi ada lebihan 200.
Kalau antum setuju nak kutip RM10, lebihan 200 tu kita boleh guna untuk program-program lain yang kita buat ke, atau kita bagi sagu hati untuk yang perkongsian yang ni percuma, yang ni tidak ada bayaran. Ustazah, Ya. rasanya boleh kot kita orang bincang macam mana Antum bincang dulu bayaran tu. Maksud saya dia boleh minta dekat HEPA ataupun macam mana buat bawah persatuan, bawah FEK. Okey. Bincang dulu Apa, boleh je. Asalkan tak kena bayar. Ada orang sponsor. Okey. Zaz ni ilham. Zaz suka antum bayar, keluar duit sendiri, susah nak transfer supaya antum hargai ilmu yang dapat tu. Dia tak sama dengan benda percuma. Cumanya kalau bayar pun kalau RM10 mungkin antum tak hargai juga kot. Ke what do you think? Maksud saya kalau dapat kurangkan bayaran lah maksudnya. Dapat kurangkan bayaran. Bayar tu. Okey. Okay. Maksud Ustazah, kalau kutip seorang pun seorang dalam RM5 je lah. Okey. Jangan terkejut awal-awal kelas Ustazah dah ajak masuk bengkel. Jangan marah pula. InsyaAllah. Okey. Kalau tak ada apa-apa yang tu antum bincang dululah pasal bengkel tu, katalah. Sebab bengkel tu hari Sabtu, lepas tu 4 jam. Kalau antum tak boleh, Sabtu 30 tu tak boleh bagi tahu Ustazah segera. Kita tukar hari lain. Okey? Sebab dia 4 jam susah untuk dia macam bengkel yang dia buat dekat orang semualah. Ilmu dia sepanjang dia belajar institut terjemahan. Ustazah pun tak berani nak cakap lah, Ustazah tak pernah masuk bengkel dia. Cuma yang sudah tengok feedback dia bukan sekadar untuk subjek terjemahan lah. Dia untuk bahasa Arab antum secara keseluruhan lah. Itu saja. Tak ada bangkangan ke pasal bengkel? Okey je ke? Antum semua okey? Ustazah bengkel tu 4 jam dari pukul berapa? 9 pagi sampai 1. Oh, okey. Ustazah sebenarnya nak minta kurangkan masa. Tapi sayang, tak tahu tak reti Ustazah pun. Takut antum rasa terbeban. Kalau boleh, wal'ayazubillah. Kalau boleh tak nak, antum rasa terbeban. Cuma saya rasa sangatlah bagus kan ada peluang orang nak ajar kita, dan kebetulan kita pun nak buat penterjemahan akhbar ni 3 minggu. Okey? Kalau tak ada apa-apa, saya nak teruskan boleh Jadi minggu 1 ni, hari ni lah. Ni kita pengenalan lah tu tadi saya cerita pasal prosedur terjemahan tadi. Okey, kesatuan terjemahan dan makna ni saya ceritalah tadi yang pasal budaya, apa semua gambaran, dan antum pun dah belajar dah sem lepas dan dah buat pun praktikal. Jadi minggu depan tak ada kelas dengan Ustazah, antum akan dengar lah perkongsian tips-tips untuk menjadi penterjemah. Bukan untuk menjadi penterjemah, apa elemen yang diperlukan dalam penterjemahan media. Okey. Kemudian kita akan tengok penterjemahan petikan akhbar ni. Sekiranya dah tak ada kuliah, tak ada apa nak cakap, mungkin tak ada kuliah, kita akan buat tutorial je 2 jam macam tu. Maknanya mungkin macam minggu ni adalah kita jumpa, katalah minggu depan Ustaz tak ada kuliah, nak bincangkan antum punya presentation je. Jadi waktu kuliah Isnin ni Ustaz akan bagi, contohnya minggu ni yang 2 jam ni Ustaz bagi kat kelas 5A. Minggu ni pula Ustaz bagi kat kelas 5B. Jadi 5B tak payah hadir masa kelas 5A. 5A tak payah hadir masa kelas 5B. Tapi kalau antum free nak masuk, nak tengok, Ustazah alu-alukan, tak ada masalah. Faham? Tak faham? Faham Ustazah. Jadi nanti susah kalau Ustaz cakap, tulis kat chat Okey, habis. Minggu ke-6 kita dah habis pasal akhbar. Hopefully atamanna an yakuna qad anhaitum min tarjamatil akhbar
وفي الأسبوع السادس ننتقل إلى ترجمة الشهادات. Kita tengok macam mana contoh-contoh terjemahan dokumen rasmi. Ni kalau nak kerja kat ITBM ke ataupun nak tolong terjemah dokumen sendiri ke kan. Ni seminggu je lah. Kemudian kita beralih kepada penterjemahan teks kudus. Kita tengok keadaan. Kalau benda ni penting, kita dah nak start projek, kita takut tak siap pula projek Ahkamul Janaiz, kita tukarlah dokumen rasmi ni, dokumen rasmi ni kita turun ke bawah, kita start dengan teks kudus. Teks kudus ni maknanya teks Quran dan hadis. Waktu dia panggil kudus, kudus tu suci Al-Quran dan hadis saja dipanggil teks kudus. Kita akan tengok apa yang perlu untuk diberi perhatian bila kita terjemah Quran dan hadis. Kemudian lepas teks kudus ni 2 minggu, kita akan masuk kepada teks agama. Teks agama ni dia beza dari teks kudus sebab teks agama ni dia macam tadilah Ahkamul Janaiz tu dia panggil teks agama. Tapi dia ada dalam Ahkamul Janaiz tu, dalam buku tu dia ada hadis tu dia panggil teks kudus. Okey. Sebenarnya anak-anak memandangkan antum ni bidang pengajar Islam. Ustazah nampak niche. Tahu niche tak? Tak tahu niche. Benchmark niche ni tertulis dekat ataupun kebitaraan. Katalah antum minat menterjemah, dia terjemah teks agama ni kadang-kadang orang tersalah. Kalau orang tak ada latar belakang agama, dia bukan mudah Kalau pelajar BAS ni, saya rasa antara kelebihan dia bila menterjemah ialah menterjemah teks agama lah, insya-Allah. Bukan semua orang boleh terjemah teks agama. Saya pernah bagi contoh lah dulu saya pernah baca orang tu terjemah teks undang-undang, teks syariah dia tulis dekat situ ketika benda tu berlaku idza hadatsa dzalik saqata al-hukm ataupun saqata al-iqab. Saqata ni dalam bahasa Melayu maknanya dia jatuh kan. Iqab ni hukuman kan. Okey. Jadi diterjemahkan hukuman dijatuhkan. Terjemahan tu salah ya anak-anak. Saqata dalam bahasa Arab maknanya dia memanglah jatuh, tapi bila saqata al-iqab maknanya dia hukuman tersebut digugurkan. Maknanya hukuman tu tak perlu. Beza tak? Antara jadi bagi terjemahan salah, sepatutnya jatuh hukuman, gugur hukuman. Ditulis di terjemahan kat situ jatuh hukuman. Jadi implikasi salah terjemah ni sangat besar. Okey. Itu contohlah. Okey. Akhir sekali, presentation Ustazah masih ada? Ada saja. Ustazah punya hilang. Sekejap cari ke mana, di mana. Okey, kemudian kita dah selesai lah kot terjemahan teks agama ni. Kalau kita setuju, kita akan semua orang akan bentang lah bila pengurus projek dengan setiausaha dah bahagikan muka surat masing-masing. Jadi siapa kumpulan satu, macam pembentangan tu tak semestinya ikut 1, 2, 3 kan. Boleh pilih lah. Antum nak undi pun tak apa. Okey. Cuma untuk penterjemahan teks agama ni, kalau semua setuju satu kelas lah kan. Maknanya kita akan masuk kelas seramai 85 orang lah. Kalau bahagikan A dengan B kan nanti tak dapat tengok pula yang kumpulan lain terjemah apa. Okey, kemudian hujung-hujung ni Ustazah akan cerita tentang penterjemahan peribahasa, kemudian penterjemahan puisi, tapi antum akta ada buat sastra. Itu 2 minggu dan hujung sekali minggu 13 hingga 14 masa ni antum bentang projek bukan projek terjemahan ni, pembentangan analisis. Salah projek bentang ke atas. Analisis tu yang Ustazah cerita tadi tu, antum pilih satu teks dengan analisis tu antum akan present minggu ni. Mungkin minggu 13 ni kita akan buat macam tu lah, sini 5A ke sini 5B. Present dia sekejap je, tak boleh lebih 5 minit.
Lepas present, Ustazah dah baiki baru hantar. Jadi hantar tu hantar yang murni dengan harapan satu kelas dah boleh dapat markah tinggi-tinggi untuk subjek amali penterjemahan SEM ni, insya-Allah. Itu saja. Dah 12.43. Ustazah je bercakap hari ni, saya minta maaf banyak-banyak kalau ada salah silap. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya sekarang. Saya letak ni dekat klip dan Ustazah letak juga dekat Google Drive. Link Google Drive tu Ustazah letak dekat WhatsApp dekat atas WhatsApp tu dia ada maklumat tu, Ustazah letak link Google Drive kita dekat situ. Boleh Boleh Ustazah. Okey. Setakat ni ada soalan? Tak ada? Ustazah, Ha. ada orang tanya tu, subjek ni ada buku ke? Buku. Dia tak ada buku lah saya rasa. Sebab kita amali kan. Subjek amali ni rujukannya ialah kamus, ialah tak adalah macam kalau baca buku pun dalam buku ada teori je kan. Contohnya katalah kita nak terjemah teks. Kalau kita rujuk buku pun boleh lah macam buku ni ada bagi contoh kan. Cumanya dia tak membantulah sangat. Ni kan tak membantu maksud Ustazah kalau nak baca untuk pengetahuan bolehlah. Dia tak macam kalau Balarah Qazwini, Ibnu Hisham, kita memang belajar buku tu kan. Terjemahan ni dia bukan macam tu. Terjemahan ni dia macam kata antum kena terjemah teks Ahkamul Janaiz. Antum nak rujuk kat mana? Tentulah kena rujuk artikel-artikel berkenaan pengurusan jenazah ke, buku syariah ke, itulah rujukannya supaya untuk dapat laras bahasa agama tu macam tu. Kalau kita suruh terjemah akhbar, tak ada buku yang ajar pakai how to translate newspaper, tak ada. Kita buat. Dia bila subjek tu amali, ini kita akan tengok dalam kelas, kita akan bincang sama-sama. Kalau tak masuk kelas, tak musyarakah, memang tak dapat lah. Faham? Sebab kalau baca buku kat sini dia ajar je, dia bagi tahu muhakkat tu apa, dia bagi tahu macam mana perkataan tu macam mana kan. Tapi kalau nak dapatkan, boleh je. Ustaz Hari dulu ada guna buku? Ilham? Tak ada guna buku. Kalau subjek terjemahan biasanya memang tak ada lah. Ustazah pergi ITBM khusus pun memang tak ada lah. Tapi Ustazah akan share mana-mana slide yang ada, mana-mana nota yang ada lah. Begitulah adanya. Ada soalan lain? Terima kasih atas soalannya. Ikhwan. Baru nampak Tadi saya nampak terleft banyak kali. Ada soalan lain? Aisyah ke? Marsha? Nasrullah? Nasrullah ke Nasrul Haq? Nasrul Haq saja. Nasrul Haq. Nasrul ada soalan? Tiada setakat ini. Tiada. Nazmi ke Nazmi? Nazmi ada? Nazmi dah sihat ke? Sihat walafiat dah dia Ustazah. Ya, Alhamdulillah. Okey, kalau dah sihat. Kalau tak ada apa-apa, saya nak tutup kelas dah. Ustazah nak minta maaf sekali lagi. Adakah antum rasa banyak sangat benda kena hadam hari ni? Ya, ada apa? Okey, kalau tak, kalau ya Ustazah minta maaf banyak-banyak. Apa ni? Sebelum Ustazah tutup kelas, Ustazah nak maklumkan yang kita insyaAllah, kita recap balik ada markah 160 kerja khusus tadi, ada 4 benda. Yang pertama ujian, 15 markah, progress test lah. Lepas tu kita ada projek terjemahan yang kita akan buat sama-sama. Kemudian kita ada terjemahan akhbar dan kemudian kita ada buat analisis terjemahan. Okay. Yang lain tu periksa
peperiksaan akhir, insya-Allah soalan dia berbentuk sama kot, hampir sama dengan soalan ujian yang pertengahan semester tu, bulan 11 nanti. Itu saja. Ustazah mohon jasa baik. Kelas kita start pada waktunya. Tapi Ustazah faham lah ada kelas lain ada kelas lain. Kalau boleh sebelum pukul 11 tu semua orang dah ada. Jadi kalau antum setuju setiap kali kelas kita nak start 11.10, Ustazah okey je. Jadi maksud Ustazah 11.10 tu harap-harap kesemua 85 orang dah ada. Okey. Kemudian kalau nak jawab soalan boleh tulis dekat chat. Susah nak buka mic. Kalau tutup mic pun Ustazah berpesan terutama kepada yang perempuan, kalau boleh pakailah pakaian yang sopan, menutup aurat, menutup aurat. Sebab ilmu ni adalah cahaya, ilmu ni penuh dengan keberkatan, kita hormatkan ilmu. Walaupun kita duduk dekat rumah, walaupun kita duduk dekat ruang tamu, ada orang Allah Ta'ala bagi dia bilik seorang-seorang. Ada orang kena duduk kat celah dapur. Dulu Ustazah mengajar, sem lepas duduk dekat bawah tempat streka anak murid Ustazah tu, kesian tengok. Tapi tak kisahlah. Mungkin permintaan Ustazah ni melampau. Tapi percayalah kalau antum pakai elok-elok, pakai baju tangan panjang, bukan pakai baju kelawar, pakai tudung sauk tu. Tudung sauk tak apa, tapi biar tutup aurat comel. InsyaAllah kita rasa lain tau, aura kita belajar tu lebih serius. Dan orang yang kat rumah pun bila tengok pakai baju kurung, pakai tudung cantik-cantik, nak pergi mana kakak? Ke adik nak buat apa tu? Orang tahu kita ada kelas. Kita bagi signal dekat orang, walaupun kita duduk kat rumah, kita serius nak belajar. Okey? Ustazah ingatkan benda ni okey, tapi sem lepas kadang-kadang ada pelajar perempuan dia tersalah buka video, nampak kan? Ustazah harap antum cubalah cuba. Ustazah kalau nak mengajar, Ustazah tak buka kamera, ataupun kalau Ustazah masuk bengkel ataupun Ustazah mesyuarat, Ustazah biasakan diri begitulah. Lelaki pun samalah kau tak pakai baju, pakai kain plekat je duduk kat meja kan. Janganlah. Walaupun aurat antara pusat dan lutut kan. Pakailah cantik-cantik. Pakai macam nak masuk kelas, macam nak datang kelas. Okey. Lepas tu kalau tak dapat hadir, bagi tahu. Kalau penat nak makan, makanlah, tapi jaga ada adab belajar. Saya harap kita boleh belajar dengan baik semester ni, jaga diri baik-baik semua. Kalau ada komen tambah baik, Ustazah lupa lah. Ustazah tak letak pula dekat kehadiran. Selalunya Ustazah tulis apa-apa nak ditambah baik dalam kelas. Bagi tahu je. Ustazah tak ambil hati dan katalah komen. Ustazah ni asyik bercakap je, penat saya dengar. Semua baca nama Nasrul Haq. Ustazah tak akan bagi markah rendah dekat Nasrul. Bahkan Ustazah akan berterima kasih supaya lepas ni Ustazah sedar kurangkan sikit bercakap. Tak gitu Nasrul Okey, aku qauli hadza, astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa dalam tutorial hari Rabu, kelas B pukul 11, kelas A pukul 12. Masa tu saya nak tengok ahli kumpulan lah, bila kita boleh bincang. Boleh bincang pembahagian teks terus kat situ ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Minta maaf banyak-banyak. Syukran Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Syukran Ustazah.